إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur kita panjat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita bertemu lagi menyambung pengajian kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ni kita dah sampai ke fasal yang ke-13, beriman kepada kitab. Fasal yang ke-13, beriman kepada kitab. Kita dah sampai tajuk kecil, kitab-kitab yang wajib diketahui. Muka surat Jawi 183. Kitab-kitab yang wajib diketahui, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf dengan jalan tafsil, yakni satu persatu, ialah 4 kitab yang terbesar, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Ini dah belajar dekat peringkat sekolah rendah tadi. Tapi bukanlah bermakna ilmu tu ilmu yang kecil-kecil, tetapi yang asas, yang semua orang patut tahu. Jadi 4 nama kitab ini ada disebut dalam Al-Quran. Sehubungan dengan ini, selain dari 4 kitab yang terbesar itu, wajib juga bagi orang-orang yang mukallaf tadi mengetahui beberapa kitab yang kecil-kecil dengan jalan ijmal, yakni secara borong. Kitab yang 4 tu hari tu kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Jadi malam ni kita sambung dengan kitab-kitab kecil yang diketahui dengan jalan ijmal, yakni secara borong. Kalau tafsil satu persatu atau terperinci detail. Ijmal cara borong, cara ringkas, cara umum. Kitab-kitab tersebut dinamakan suhuf. Suhuf atau rasail, iaitu beberapa lembaran muka surat. Dia tak sampai jadi satu kitab berjilid begitu. Jadi maknanya macam risalah lah, macam kata kerja ada beberapa belai gitu kan. Masa kitab dan suhuf itu turun, mungkin tak bertulis, mungkin tidak berjilid pun, tapi Allah Ta'ala menamakannya kitab supaya dia ditulis dan dijadikan mushaf lah, gitu ya. Baik. Suhuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam dalam surah An-Najm, surah bintang, ayat 36. Ayat 36 ya. Ayat 36 hingga 42. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura
thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya, atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung dalam suhuf Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya? Dalam risalah-risalah itu ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya, yakni pada hari kiamat kelak. Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna, dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhanmu lah kesudahan segala perkara, ataupun kepada Tuhanmu lah kesudahan segala perkara. Kalau tengok teks Arab dengan terjemah bahasa Melayu tu, yang bahasa Melayu tu panjang sikit sebab dia dah dimasukkan sekali tafsirannya. Dia bukan terjemah bulat-bulat, tapi saya ada lompat-lompat sikit tadi supaya kena dengan perbincangan kita ni. Jadi dalam surah An-Najm itu Allah Ta'ala menyebut, belumkah dia diberitahu tentang apa yang terkandung dalam suhuf Musa dan Ibrahim? Maknanya secara tidak langsung Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dapat suhuf, dapat lembaran-lembaran yang merupakan kalam Allah. Nabi Musa dah ada Taurat, tapi ada suhuf pula. Jadi itu pelengkapnya lah. Allah Ta'ala berikan suatu nikmat, diberikan hidayah. Jadi tidak sekadar Taurat, ada suhuf. Nabi Ibrahim tidak disebut kitabnya apa, tapi disebut ada suhuf. Mungkin Nabi Ibrahim hanya dapat suhuf, atau mungkin Nabi Ibrahim ada kitab tapi yang Allah Ta'ala cerita suhuf. Wallahu a'lam. Yang penting para Nabi dan Rasul itu ada risalah, ada catatan yang Tuhan beri kepadanya, wahyu yang Tuhan beri kepadanya, dan boleh jadikan catatan, dipanggil risalah, suhuf, ataupun kalau lebih besar lagi dipanggil kitab. Itu kita dah bincang dulu bahawa setiap Nabi itu ada kitabnya. Sebagaimana kalau kita lompat sekejap di muka surat sebelah tu 185, wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka, yakni nabi-nabi itu, kitab. Jadi semua nabi ada kitab. Bila Allah Ta'ala cerita tentang suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, Allah Ta'ala cerita tentang kandungannya. Sebahagian kandungannya, apa dia? Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa seorang yang boleh menanggung tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini perkara akidah yang telah disebut dalam suhuf dulu, pada pengetahuan Nabi Ibrahim dan umatnya, juga Nabi Musa dan umatnya. Dosa tak boleh dipikul oleh orang lain. Yang melaku dosa itulah pikul. Itu kaedah asas dan kaedah umumnya. Walaupun kita mungkin tahu dalam beberapa situasi dosa berpindah kepada orang lain, macam dosa orang yang menzalimi orang lain. Ini disebut dalam hadis muflis, orang yang muflis di akhirat, iaitu orang yang banyak amal soleh tetapi pada masa yang sama menzalimi orang lain, pukul orang, mengata orang, merampas hak orang. Dekat akhirat nanti kezaliman dia tu dibalas
dibalas dengan duit tak ada masa tu. Harta tak ada nak ganti. Diganti dengan pahala. Pahala dia diberi kepada orang yang dia zalimi, orang yang dia fitnah, orang yang dia ambil hartanya. Tapi bila habis pahalanya, sebab banyak sangat orang dia buat, dia zalimi, dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepada dia pula. Sampai habis pahala, dapat dosa pula, dicampak dalam neraka. Itulah orang yang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkiraan itu di akhirat. Jadi di dunia ni tidaklah. Maknanya tak bolehlah, contohnya seseorang dia kata kepada orang, dosa kau aku tanggung. Itu tak akan berlaku. Ini sebagai contoh orang yang nak buat jahat. Dia jadi ketua, dia arahkan orang bawah dia buat jahat. Tipu orang ke, curi barang orang ke kan, buat nanya ke orang ke. Orang yang buat tu takut sebab dia belajar agama. Tapi yang arahkan dia tak kata tak apa, dosa aku tanggung, kau buat je. Itu tak akan berlaku. Yang buat tu tetap dapat dosa juga. Dia tak boleh bagi alasan saya hanya menjalankan arahan. Alasan itu tidak valid. Dia tahu benda tu salah, dia tak boleh buat. Kalau dia buat juga, dia tanggung sekali. Bayangkan kalau dosa orang boleh dipikul orang lain, tak? Nanti banyak orang buat dosa, kau tanggung kau tanggung. Aku buat je. Nanti banyaklah perlakuan dosa dilakukan oleh manusia dengan melambatkan balasannya nanti pada satu orang. Kalau gitu teruklah kehidupan kita ni. Jadi Allah bagi dah kaedah itu dalam Quran dan juga dalam kitab Nabi suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim tadi, ya. Bila Allah Ta'ala cerita tentang kandungan suhuf Ibrahim dan Musa tu dalam Quran, maka dengan sendirinya Quran pun menceritakan benda itu. Lagi apa? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang manusia itu dapat balasan kecuali apa yang dia usahakan. Asasnya kita hanya dapat balasan pahala yang kita usaha. Sembahyang kita sendiri, puasa kita sendiri, kita menuntut ilmu kita yang dapat pahala. Kita tak boleh tumpang amalan orang lain. Orang lain sembahyang, nanti bagi sikit kat saya ya. Tak boleh. Orang lain puasa, nak tumpang pahala puasa dia tak boleh. Kita kena buat sendiri. Usaha sendiri. Tetapi ada beberapa amalan yang Nabi sebut boleh sampai pahala pada orang lain, seperti ibadah haji, haji badal bagi orang yang dah meninggal, apa lagi, sedekah jariah, sedekah amalan orang, ataupun orang yang membuat satu amalan baik patut orang lain ikut. Jadi orang ikut tu, dia yang menunjukkan contoh tu, dia dapat pahala orang itu juga. Tapi dia kena buat dulu. Dia kena tunjukkan dulu. Bukan dia relax-relax lepas tu dapat. Dia kena start dulu. Beberapa amalan yang Rasulullah sebut, umpamanya juga puasa. Puasa wajib yang ditinggalkan oleh si mati boleh digantikan oleh warisnya. Itu kerana dia disebut secara khusus dalam hadis. Jadi maknanya beberapa amalan yang Nabi bagi tahu orang lain boleh tolong cover, termasuk juga hutang kan, orang lain tolong bayar, itu yang terhad di situlah yang Nabi bagi tahu. Yang lain pada tu kita tak boleh pakai kaedah umum, okey buatlah untuk orang lain. Tak boleh. Dia kena ada sandaran dalilnya. Sebab tu walaupun dalam bab haji, puasa, waris boleh tolong buatkan untuk yang tertinggal, haji yang dipesan ataupun haji badal lah. Tapi bila bab korban lain. Bab korban, hatta dalam mazhab Syafi'i pun nak buatkan untuk si mati tak boleh.
kecuali kalau si mati memang dah nazar ataupun dah pesan suruh buatkan. Tapi kalau sahaja buat untuk orang dah mati, tak boleh. Kan lain. Jadi kita punya syariat dia kena berdasarkan kepada dalil hujah. Maka secara umumnya seseorang tidak akan dapat pahala kecuali yang dia usahakan. Ini kita baca Quran, baca tahlil, doa, wirid-wirid yang kita niatkan untuk si mati, macam mana? Yang itu ada beza pandangan di kalangan ulama. Ada ulama kata pahalanya sampai kerana dia termasuk dalam dalil hadis yang menyatakan bila seseorang anak Adam mati, maka putus amalannya kecuali dari 3. Yang pertama sedekah jariah, sedekah yang manfaatnya berpanjangan. Dia sekali sedekah tapi manfaat panjang. Dia mati pun selagi manfaatnya dapat kat orang, dia dapat pahala tu. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Dia ajar orang ilmu dan orang dapat manfaat daripada ilmu tu, maka pahala dia berpanjangan selagi orang dapat manfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Bila anak yang dia didik jadi orang anak yang soleh, berdoa untuk dia, maka dia dapat pahala kebaikan daripada doa itu. Dari situlah setengah ulama luaskan makna doa itu kepada amalan anak yang soleh itu, dan juga kepada amalan orang lain yang dia nak sedekahkan pada si mati. Saya nak cerita dalilnya tidak qat'i. Maknanya bukan semua ulama sepakat dapat atau sampai. Ada ulama kata dapat sampai, ada ulama kata tak, berdasarkan dalil ini tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Maka dari situ kalau kita buat amalan itu, kita sedekah pada si mati, kita harapkan sampai. Kerana ada juga dalil lain yang menyokong, di antaranya hadis Nabi SAW. Nabi tidak diberitahu tentang kematian tukang sapu masjid. Bila Nabi tahu dia dah meninggal, Nabi pun tanya mana kubur dia. Sahabat tunjukkan kubur dia, Nabi sembahyang kat kubur dia. Lepas tu, lepas habis sembahyang, Rasulullah SAW kata, kubur ni tadi gelap, tapi telah menjadi terang dengan sebab sembahyang aku tadi. Jadi maknanya amalan orang yang hidup memberi manfaat pada orang dalam kubur. Jadi di situ manfaat di alam kubur, di akhirat mungkin benda lain. Jadi yang kita baca tahlil, wirid yang kita niatkan untuk si mati itu, mungkin jadi pahala untuk dia kalau Allah Ta'ala izin. Mungkin jadi manfaat untuk dia di alam kubur. Mungkin juga kalau ikut pendapat ulama yang lain pula tak sampai. Saya nak cerita dia tidak qat'i, dia ada beza pandangan. Dengan itu bukan kita tak boleh nak buat, nak bersedekah amalan tu. Kita jangan bergantung kepada amalan yang orang nak sedekah. Kita kena ada amalan kita sendiri. Jangan kita fikir kita malah nak sembahyang, malah nak puasa. Nanti orang nasihat bila nak ganti puasa, bila nak qada sembahyang. Alah, nanti aku mati waris aku ganti. Nanti aku tinggalkan duit, korang buat kenduri tahlil lah berapa kali. Hantar bekalan. Tak jadi gitu. Dia kena ada amalan sendiri. Yang orang sedekah, orang doakan itu mungkin jadi bonus lah. Ataupun setengah ulama kata jadi is'af. Is'af ni apa? Bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan, macam ambulan datang tolong orang cemas nak mati kan. Mungkin bantuan tu berjaya menyelamatkan dia, mungkin juga tidak berjaya. Ala kulli hal, amalan kita sendiri tu yang jadi modal utamanya. Jangan bergantung kepada amalan orang lain. Ada orang fikir begitu. Sebab tu kadang kita dengar orang meninggal, tiba-tiba waris dia beritahu dia dulu masa muda tak puasa, tak pernah puasa. Berapa lama? Rasanya dalam 30 tahun. Ya Allah. Tu kan mula pening. Mula nak bayarkan fidyah.
Mula bayar fidyah nak kira berapa tahun pula. Kira ganda ke tidak? Langkau tahun ganda. Fatwa Negeri Selangor ganda sekali je. Sekali langkau kena. Tahun berikutnya tak ada ganda balik dah. Maknanya sekali lah, langkau setahun sekali-sekali. Itu fatwa Negeri Selangor. Fatwa negeri lain masih pakai kaedah yang ganda. Itu yang kadang 20 tahun tak puasa kena ganti 70,000, 40,000 nilai cupak beras tu. Jadi banyak. Bila pakai Selangor punya 7,000 je, 4,000 je. Dia kata boleh bayar. Itu waris lah. Hakikatnya di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu lah. Mungkin Allah Ta'ala terima, mungkin Allah Ta'ala tak terima. Jadi kita kena fikir tentang diri kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesiapa pun di langit dan bumi melainkan akan menghadap Tuhannya sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan menghadap Tuhan pada hari kiamat secara sendirian. Maknanya setiap orang kena dengan bekalannya masing-masing. Jadi tidak ada bagi seseorang manusia melainkan balasan apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya akan diperlihatkan kepadanya. Ini salah satu di antara perkara yang akan berlaku di padang mahsyar, iaitu dipamerkan amalan, diperlihatkan amalan baik diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal baik walaupun seberat zarah, dia akan tengok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat benda buruk, jahat, walaupun seberat zarah, dia akan tengok. Umumnya gitu, kaedah umum asas dia. Tapi ada pengecualian bagi keaiban orang yang jaga aib orang. Itu kan disebut dalam hadis, siapa tutup aib saudaranya, Allah Ta'ala tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ada beberapa riwayat. Jadi mudah-mudahan aib kita yang bentuk kesalahan, dosa yang kita buat ditutup di akhirat, selagi mana kita jaga aib orang lain. Tapi kalau kita jenis suka update status orang, cerita hal orang, dah dulu kat kedai kopi, sekarang dekat media sosial, susahlah sikit. Kita duk sedap dedahkan orang, Allah Ta'ala pun akan dedahkan yang kita punya. Waliyadzubillah. Ataupun dosa-dosa yang seseorang itu dah minta ampun pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tutup aib dia, mudah-mudahan juga ditutup bab itu. Tapi secara umumnya amalan manusia ditayangkan. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Allah Ta'ala balas sempurna, adil. Kita akan puas hati. Kalau kat dunia ni kadang-kadang kita tak puas hati. Buat bukan main susah, dapat banyak ni je. Sikit ni bayar. Tapi di sisi Allah Ta'ala bagi awfa, sempurna, cukup. Kat dunia ni kadang balasnya, upahnya tak cukup sebab bajet tak ada. Bajet kecil. Allah Ta'ala mana ada bajet. Allah Ta'ala punya stok tidak terhad. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala perkara. Ending segala perkara adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat dunia ni lain. Kat dunia ni ada perkara urusan yang tak settle dalam antara
keluarga, bawa mahkamah. Antara suami isteri, bawa mahkamah. Ada tak settle dengan jiran, bawa mahkamah. Ada yang tak bawa mahkamah, perap, diam. Senyap. Ada. Kita rasa habis dah ke? Tak. Ila rabbikal muntaha. Endingnya sana. Kepada hukum Tuhan. Yang kedua yang ada sebut ayat Quran yang ada sebut tentang suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa adalah dalam suratul A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suratul A'la 14 hingga 19. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya. Kalau kita nak terjemah pendek, sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan dirinya. Setelah menerima peringatan itu adalah kait dengan ayat-ayat sebelumnya. Orang yang membersihkan dirinya berjaya. Lagi wa dzakara isma rabbih fa shalla, dia dah bersih diri dan menyebut dengan lidah, menyebut nama Tuhannya dengan lidah, lalu mengerjakan sembahyang. Dia ingat Tuhannya, dia pun sembahyang. Mana orang yang suka berzikir dan bersembahyang, ataupun orang yang bila teringat Tuhan sembahyang. Kerja dia sembahyang, hobi dia sembahyang. Kadang kita sembahyang tu rasa macam beban, tak? Oh, nak perhabis, baru sembahyang asar, maghrib pula. Tapi orang yang dah rasa manis sembahyang tu, ingat Tuhan, sembahyang. Ada lapang, sembahyang. Tu yang jadi sembahyang di mana-mana tu. Umat Nabi Muhammad boleh sembahyang kat mana-mana. Kat masjid, kat surau, kat pejabat, kat rumah, tepi jalan, tepi air terjun. Hari tu ada sembahyang kat air terjun, ada orang komplain. Dah tak ada tempat nak sembahyang. Pelik betul eh? Saya pun pernah sembahyang kat air terjun. Bukan, dia masalahnya bukan nak glamour sembahyang dekat air tu. Dekat kawasan air terjun ni tempat paling susah sembahyang kat batu-batu tu lah. Sebelah tepi semua penuh pokok, ada akar, tanahnya curam, sengit. Macam mana nak sembahyang? Dekat air tu ada batu-batu yang terhampar rata, agak rata. Sembahyang situ. Jadi orang yang dah seronok dengan sembahyang, dia lapang sikit, teringat Allah, sembahyang. Habis 5 waktu, dicarinya sembahyang sunat. Qabliyah ba'diyah memang buat dah. Lepas tu pagi isyraq atau syuruk, kemudian duha. Berjalan musafir, ada sembahyang sunat musafir. Itulah orang yang berjaya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu tidak demikian, bahkan mengutamakan kehidupan dunia. Kamu memang lebihkan kehidupan dunia. Itu sifat manusia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pendek ayat ni. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Balasan akhirat memang lebih baik, cuma belum sampai. Tapi kita suka yang segera, yang depan mata. Makan pun nak segera, fast food. Mi segera. Yang masak lama kan lambat nak siap. Tetapi yang segera dengan masak lama kan sedap yang masak lama. Tapi memang naluri kebanyakan manusia adalah suka yang cepat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak sekali-kali, kamu memang suka benda yang segera. Akhirat punya lebih baik dan lebih kekal. Dah lah lebih baik, lebih kekal. Buat amalan sikit kat dunia, balasannya akhirat banyak mana Allah Ta'ala bagi.
kita mengucap umpamanya subhanallah wa bihamdi, zikir. Dekat syurga Allah Ta'ala tanamkan satu pokok untuk kita. Jadi bila sampai masuk syurga, pokoknya dah ada. Dah berapa tahun hidup? Kira lah. Umur kita dalam kubur, umur kat dunia dengan umur kubur je, umur kubur lagi panjang. Umur padang mahsyar lagi panjang. Umur syurga atau neraka lagi panjang. Sebab tu akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi itulah, nak dihayati, kena diingatkan, baca ayat-ayat seperti ini, supaya kalau kita terlepas peluang di dunia, kita tak putus asa. Sebab kita tahu akhirat punya lagi panjang, lagi hebat. Jangan jadi orang yang terlepas peluang kat dunia, cari peluang kedua dengan cara yang haram. Itu dah merugikan, membahayakan dirinya di akhirat. Lepas tu, lepas Allah Ta'ala sebut orang yang menyucikan diri berjaya, orang yang ingat nama Tuhan sembahyang, orang yang manusia memang mengutamakan hidup dunia, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. 4 perkara ni Allah Ta'ala sebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ini semua ada dalam suhuf yang dahulu. 4 perkara ni tadi, iaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kalau kita banding dengan surah An-Najm tadi, Allah Ta'ala tanya, atau dia belum diberitahu tentang apa yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim? Baru Allah Ta'ala ceritakan diorangnya apa? Dalam surah A'la, Allah Ta'ala cerita dulu 4 perkara, baru Allah Ta'ala bagi tahu ini ada dalam suhuf dulu. Ini cara persembahan Quran yang ada pelbagai gaya. Yang satu bagi tahu dulu, lalu senaraikan. Yang kedua senaraikan dulu, baru bagi tahu dah ada dulu ni rekod dia. Kemudian dalam surah Najm disebut suhuf Musa wa Ibrahim. Surah A'la sebut suhuf Ibrahim wa Musa. Balik gitu kan. Nama Nabi Musa dengan Nabi Harun umpamanya, ada ketikanya selalunya Musa wa Harun, tapi ada satu tempat Harun wa Musa. Baik. Jadi maknanya kita berdasarkan 2 dalil tadi, kita tahu ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Baik, mengenai kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada semua Rasulnya, tidak disebutkan nama-nama kitab itu dalam Al-Quran. Banyak lagi kitab lain tak sebut nama. Sebagaimana ramai lagi Nabi lain tak diberitahu nama, kita tahu 25 je. Kitab ada yang lain kita tahu 4 je. Ceritanya sejarah manusia ini panjang. Daripada sejarah itu kita tahu sikit je. Dan kita diberitahu sikit itu, tentulah itu yang memberi manfaat kepada kita. Yang kita tak tahu tu, Allah Ta'ala tak nak bagi tahu semua. Mungkin kalau kita diberitahu semua pun memberatkan kita. Fokus pada yang diberitahu. Malah hanya Allah Ta'ala menegaskan bahawa setiap Nabi yang diutus oleh Allah menjadi Rasul, diberi kepada mereka itu risalah, kerasulan untuk disampaikan kepada kaumnya. Yang penting setiap Nabi itu ada mesej yang dia kena sampaikan kepada manusia. Termasuklah mesej itu dalam bentuk kitab ataupun suhuf tadi. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, yakni menurut agama Allah yang satu. Tetapi setelah mereka berselisihan,
Maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi amaran, dan Allah menurunkan bersama-sama nabi-nabi itu kitab-kitab suci untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci yang tersebut itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang betul lurus, yakni menurut undang-undang peraturannya. Jadi ayat 213 surah Baqarah ini menjelaskan bahawa nabi-nabi diberikan kitab, diturunkan kepada mereka kitab. Awalnya Allah Ta'ala beritahu manusia asalnya satu umat, semua beriman. Iaitu pada zaman Nabi Adam semua kan beriman, semua percaya kepada Allah Ta'ala, tidak ada syirik, tidak ada menyembah berhala. Lepas tu bila manusia berselisih, Allah Ta'ala hantar Nabi. Selisih dalam perkara apa? Dalam perkara sesama mereka, macam Qabil dengan Habil berselisih, ataupun perselisihan yang lebih berat lagi, macam pada zaman Nabi Nuh sampai menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi untuk memberi berita gembira dan amaran. Berita gembira untuk orang beriman dapat syurga, dapat pahala. Beri amaran untuk orang yang kafir dengan ancaman neraka. Itu kerja fungsi para Nabi dan Rasul. Jadi asalnya manusia betul, lepas tu terseleweng, sebahagiannya hantar Nabi betul balik. Okey, lepas tu terseleweng balik, lepas tu dibetulkan balik oleh Nabi lain, seleweng lagi, begitulah prosesnya sampai hari kiamat. Ini berbeza dengan cara berfikir Barat. Orang Barat, orang Eropah, bila mereka menolak agama Kristian, mereka letak tepi agama, mereka kaji kehidupan manusia ni berdasarkan fikiran mereka tanpa merujuk kepada wahyu atau kitab-kitab sebelum tu. Lalu mereka mengandaikan bahawa manusia ni asalnya tak ada agama. Lepas tu manusia, dalam kehidupan manusia ni dia ada keperluan asas. Keperluan apa lagi? Yang asas makan, minum, rumah, pakaian. Lepas tu bila yang asas tu dah cukup semua ada, baru manusia fikir pasal agama. Ini cara berfikir Barat, terbalik dengan apa yang Islam ajar. Manusia yang reka agama, manusia yang rasa dia perlu memuja sesuatu. Ini ada orang yang fikir begini, orang yang terpengaruh berfikir Barat, ataupun orang yang tak mengaji, tak mengaji kisah umat-umat dahulu, tak mengaji akidah, dia pun rasa agama ni manusia yang reka. Sebab tu ada yang hampir-hampir dekat sama. Sebenarnya itu adalah kerana naluri manusia yang Allah Ta'ala jadikan rasa ada Tuhan. Orang yang kaji tentang otak manusia mendapati ada satu tempat di otak manusia ni fungsinya berfikir pasal Tuhan. Mereka namakannya God spot. Itu kerana mereka kaji
tanpa asas kepada agama. Tapi jumpa juga keperluan kepada agama tu. Jadi mereka kata manusia mencipta agama. Mula-mula sembah benda-benda alam. Benda alam tu apa? Pokok, busut, laut, bukit, kan. Lepas tu maju sikit sembah patung. Diadakan rupa, diukir, dibentuk. Lepas tu maju lagi sikit sembah benda-benda yang tak nampak. Dewa, dewa ke apa nama, anak beranak tu lah, pari-pari ke apa lah. Lepas tu maju lagi sikit sembah Tuhan yang satu. Sembah banyak Tuhan. Lepas tu maju lagi sikit baru sembah satu Tuhan. Lepas tu maju lagi buang semua Tuhan. Tuhan tak ada. Itu pada apa pemikiran kajian bidang sosiologi agama. Kita diberitahu bahawa manusia asalnya ada agama. Lepas tu menyimpang, dibetulkan oleh Nabi. Okey, balik berkembang, biar ramai. Lepas tu menyimpang balik. Allah hantar Nabi lain. Begitu. Sebab manusia asalnya daripada Adam. Kalau pakai yang barat punya tadi, dia fikir manusia berasal daripada haiwan lain, berevolusi, berubah menjadi manusia. Tapi bukti-bukti saintifik pun menunjukkan bahawa manusia memang berasal daripada orang yang satu. Orang yang kaji pasal DNA manusia, mereka temui corak-corak DNA manusia ni ada persamaan. DNA orang lelaki, DNA perempuan tak ada benda tu. Dia membentuk corak bahawa pada setiap DNA manusia tu menunjukkan bahawa semua manusia berasal daripada orang lelaki kulit hitam. Kulit hitam coklat. Lalu mereka simpulkan yang inilah yang dikatakan oleh agama sebagai Adam. Saya tengok dokumentarinya dulu, ada dekat YouTube. Bila saya bagi tahu seorang kawan saya, orang Afrika, dia kata memang dalam hadis Isra Mi'raj, masa Nabi naik ke langit jumpa Nabi Adam, Nabi kata Adam kulitnya coklat gelap. Saya dengar, ya tak ya, saya pun tahu hadis tu, tapi tak perasan. Jadi sains menunjukkan bahawa betul manusia berasal daripada seorang manusia. Itu belum kita tengok aspek-aspek lain lagi. Macam mana kalau manusia tu berevolusi daripada binatang jadi orang, lepas tu mencipta agama. Kenapa ada persamaan dari banyak perkara? Contohnya, kenapa kita punya jumlah hari dalam seminggu sama 7? Walaupun manusia duduk di macam-macam tempat, seminggu ada 7 hari, setahun ada 12 bulan. Yang ini dijelaskan dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan adalah 12 bulan ditentukan oleh Allah pada hari Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Maknanya memang kita berasal daripada umat yang satu. Sebab tu ada benda yang selaras. Semua bangsa memanggil ibunya mak. Dan maksud saya dengan huruf M. Mak, ummi, amma, mama, mother. Kecuali ibu lah. Ibu bonda tu lain sikit. Tapi kita ada mak. Jadi jangan kita termakan dengan pemikiran yang menganggap manusia mereka agama. Agama itu diwahyukan, cuma diselewengkan. Yang itu betul. Bukan manusia mencipta agama, tapi manusia mengubah agama. Lalu dibetulkan balik. Dan Allah Ta'ala sebut mereka, fungsi kitab itu adalah supaya Nabi-Nabi itu menghukum antara manusia dengan kitab itu. Kitab itu yang memutuskan.
Ini sebenarnya satu aspek penting dalam perundangan. Bila kita buat satu undang-undang, katalah ada bersisih, macam mana kita nak putus? Orang ni pun kata kita buat gini. Orang sana kata, kenapa nak ikut cakap awak? Idea saya lain. Dia idea gini. Siapa nak putuskan? Nak ikut pandangan mana? Bila datang kitab daripada pihak lain, okey, semua ikut kitab tu. Itu yang boleh menyelaraskan. Sebab undang-undang tu kena ada unsur dari luar. Bila dari dalam ni dia berlaku bertikai, itu kau punya idea, ni aku punya idea. Itu yang digambarkan dalam filem Musang Berjanggut. Undang-undang ini saya yang bikin. Boleh adjust. Bila boleh adjust tu orang, bila kena kat dia adjust. Bila kena kat kita tak mau dia adjust. Jadi bila datang kitab dari luar, okey, semua orang ikut tu. Tak ada kepentingan siapa-siapa. Yang putus kat situ. Kitab tu dari mana? Dari Tuhan lah. Takkan daripada jin. Daripada syaitan tu makin rosak lah. Itu dibincangkan dalam undang-undang. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Walaupun dah datang kitab, dah ada Nabi terang, yang berselisih tu dia kekal nak berselisih juga. Maknanya bila Nabi Rasul datang kepada manusia, bukan semua akan ikut Nabi itu. Akan ada yang kekal, degil, kafir, engkar. Kenapa begitu? Kerana itulah rejam kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan ujian. Jangan kita fikir semua agama sama. Jangan kita fikir kenapa tak ada satu agama je, kenapa ada macam-macam agama. Ya, kerana manusia berselisih. Dan jauh lebih besar daripada itu, kerana kita sedang diuji. Kalau semua manusia sama, semua baik je, tak ada ujian lah. Bila tak ada ujian, syurga dan neraka macam mana? Kan ada orang ni pening, tengok orang bergaduh, tengok orang agama ada macam-macam, tuduh sana sini kata betul, sini kata betul. Dia jadi pening. Dia kata patutnya semua selaras. Kalau Tuhan adil, kenapa Tuhan tak jadikan semua orang baik? Ada makhluk yang Tuhan jadikan semua baik, ada. Malaikat. Tapi malaikat dia tak ada hitungan dosa pahala untuk masuk syurga neraka, tak ada. Yang ada kira dosa pahala diuji ni kita dengan jin. Makhluk yang semua baik, malaikat. Dan itu jumlahnya lebih ramai daripada kita. Tapi kita tak nampak. Ada makhluk lain yang tak ada kira dosa pahala. Kita nampak. Itu apa? Haiwan. Tak ada akal pula. Tumbuh-tumbuhan. Itu kategori-kategorinya lah. Suka disebut sini sebab ada di kalangan kita yang keliru. Saya didedahkan baru ni dengan jenis-jenis orang yang jadi etis, ataupun bawah sikit pada etis jadi agnostik. Dia ragu dalam hal agama. Dia pening, timbul persoalan. Tuhan tak nampak. Lagi agama ada macam-macam. Kalau Tuhan adil, kenapa Tuhan tak buat ini? Dipikir seorang-seorang. Jadi sekali-sekala kita sentuh benda ni, kalau tuan-tuan nak jumpa manusia, orang yang macam ini, selamatkan dia. Kalau agnostik tu dia belum etis lagi, dia masih ragu-ragu. Dia perlu diberikan jawapan. Ada orang yang tangani benda-benda macam ni, dan mereka kata bilangannya bukan sedikit. Setahun ada 100 orang. Ramai ni. Dan hari ni nampak ketara sebab ada Facebook, ada media sosial. Mereka luahkan idea-idea tu dalam Facebook. Itu yang kadang kita jumpa, beraninya dia kata. Dia pening. Ada yang tulis dekat status tu, dia kata, engkau cipta babi, lepas tu engkau haramkan. Buat apa? Dia marah, Tuhan cipta babi, lepas tu tak bagi makan. Kan kita diuji. Ada banyak lagi yang kita boleh makan. Yang tak boleh makan tu sebahagian. Yang lain banyak lagi halal sebenarnya. Bukan banyak haram, sedikit halal. Banyak halal, sedikit yang haram. Tapi bila yang haram tu dibanyakkan, nampaklah banyak.
Sebentar pula babi ni cepat biak pula. Aduh, lembu nak tunggu boleh makan 2 tahun tak? Babi 2 bulan. Ayam pun 3 bulan. Saya dapat tahu ni sebab kawan yang belajar bidang veterina bagi tahu. Ini masa 97 dulu kan ada wabak Japanese encephalitis. Di Negeri Sembilan ada 2000 kandang babi tak daftar. Dalam hati saya kata 2000 ke 2000 ekor pun. Bila kawan tu cerita babi ni cepat biak. Oh, ya ke? 2 bulan. 2 bulan dah besar, boleh. Bukan boleh disembelih lah, boleh dikonsum. Lepas tu babi pula sekali beranak. Kalau kucing beranak paling banyak 8. Kadang-kadang 2, 4. Babi paling sikit 8. Paling banyak 20. Banyak. Patutlah, betul lah 2000 tak daftar tu kandang. Lepas tu bila babi tu dah banyak, banyaklah pula bekalan daging dia, lemak dia, kulit dia tu yang dia orang buat macam-macam tu. Kenapa dia boleh cepat biak? Sebab dia makan apa saja. Membujur lalu melintang sapu. Bagi nasi basi makan, bagi rumput. Semualah dia boleh makan. Tak macam lembu. Lembu, kambing, kerbau ni makan rumput fresh. Lepas tu diproses daging tu lambat. 8 jam rasanya baru jadi daging. Babi 2 jam. Patutlah. Dan bila proses tu cepat, daging dia memang tak sesuai untuk makanan manusia. Okeylah, itu tuan-tuan, sebahagian daripada yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Ada apa-apa? Jika tak ada, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik pada Allah SWT, yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surat al-asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.